Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang bertemu kita sekali lagi di perbincangan tata bahasa asas bahasa Arab. Dan kita akan sambung untuk hari ini insya-Allah di muka surat 153 untuk menganalisa teks bahasa Arab yang tidak berbaris. Bagaimana nak membariskan dia dan nak memahami makna teks tu, ayat tu, serta memberi baris akhir tiap-tiap perkataan. Baik, kita seperti biasa kita akan mulakan. Jadi saya akan kita akan sama-sama bincang pada contoh aplikasi ke-9. Jadi nak ingatkan semula, iaitu syarat pertamanya untuk membaca teks yang tidak berbaris ni ialah mengetahui makna tiap-tiap perkataan. Kalau kita dah tahu makna tiap-tiap perkataan tu, kita boleh agaklah maknanya bagaimana makna ayat tu. Tapi kalau kita tak tahu makna perkataan tu, terpaksalah kita tengok pada kita rujuk pada kamus. Tiap-tiap perkataan tu ada kategori perkataan yang kita hafal saja tanpa membincangkan 3 huruf asalnya. Dan ada kategori perkataan yang kita perlu mencari 3 huruf asalnya supaya kita boleh lihat dalam kamus. Jadi kalau di sini, dalam contoh kita yang ke-9 ni, ini yang jelas di sini kita kena tahulah 3 huruf asalnya dan wazan apa perkataan yang pertama ni, supaya kita boleh lihat maknanya. Kemudian perkataan nombor 2 ni, ini kemungkinan nama orang ni. Nama orang iaitu, kalau kita nak kita boleh sebutlah mukhlis, nama orang, kemungkinan lah. Dan kemungkinan ada makna lain berdasar pada wazan dia. Dan yang ketiga ni, kita dapati bahawa dia ialah perkataan yang kita perlu menghafal saja, iaitu ila. Ila bermakna ke. Dan perkataan yang keempat ni, kita nampak gaya macam kita telah biasa menyebutnya, iaitu al-madrasah, iaitu sekolah. Dan yang terakhir sekali, ini perlu, kalau kita tak tahu maknanya, kita perlulah melihat manakah dia 3 huruf asal ni supaya kita berujuk pada kamus. Jadi seperti biasa kita akan buat satu persatu dan saya akan gunakan kad PDF yang telah saya hantar pada grup untuk melihat di manakah kedudukan tiap-tiap perkataan ni dari segi wazannya. Baik, kita lihat yang pertama dulu. Jadi ada perkataan di sini ya, zal, ha, ba. Jadi sekarang nak tahulah perkataan ni di mana terletaknya di dalam kedudukan carta kita yang saya paparkan di sini. Yang mana satukah bentuknya seperti ya, zal, ba, ha. Jadi saya pastekan di sini. Jadi kita kalau kita dah menghafal dengan mantap semua wazan ni, wazan 5 daripada kumpulan pertama sampai kumpulan ke-10, kita boleh sekali lalu lah kita boleh lihat di manakah dia kedudukan perkataan ya, zal, ha, ba di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, dia kemungkinan 1B, kerana dia yaf'al di sini, kemungkinan 1B, dan kemungkinan lain ialah 2B. Kalau nak sebut dia gunakan wazan yufa'il, kita akan sebut yudhahib. Kalau yang pertama tadi, kita akan sebut dia yaf'al, iaitu yadhhab. Dan nak tahu makna perkataan ni, kita kena rujuk pada kamus. Pada kamus dengan menggunakan 3 huruf dasar ni. Jadi yang 3 huruf dasar ni kita tahulah bahawa kedua-dua ni ya ni ditambah tinggal fa'in lam. Ini pun ya ditambah tinggal fa'in lam. Jadi kita tahulah 3 huruf dasarnya zal, ha, ba. Atau adakah kemungkinan lain? Ini tak boleh ni. Nombor 3B tak boleh kerana dia ada alif di sini. Kemudian scroll lagi, kita lihat lagi semula mengikut kad ni. Kemungkinan juga 4B. Yang B ni, bahagian B ni dah sedang berlaku. Jadi sedang buat sesuatu lah ni. Jadi kata kerja sedang berlaku ni, dia menunjukkan sedang ataupun akan datang. Melihat pada konteks. Jadi kalau kita gunakan 4B, kita akan sebut yudhib. Apa makna yudhib? Apakah beza yudhib dengan yang pertama ni, yadhhab? Ini perlu kepada kamus.
Dan kalau kita lihat yang lain, dia tak ada kena-mengena lah, kerana wazan dia dah lain. Kalau yang 5B tu dah yatafa'al, ini tak ada pun. Ta pun tak ada di sini. Yang 6, 7, 8 sampailah 10 ni tak ada. Kecuali ini jarang-jarang digunakan 9B ni. Boleh juga kalau nak check dalam kamus, ada tak makna zal, ha, ba ni, ada yang kumpulan yang ke-9 ada makna ke tidak, boleh check dalam kamus juga. Tapi kalau kita nak menyebut 9B ni, kita akan sebut wazan dia yaf'alu, yadhhabbu. Jadi kemungkinan tu ada, tapi kena melihat kamus tengok makna dia sebenarnya. Jadi di sini kita cuba lihatlah satu persatu. Iaitu kita lihat yang pertama 1B dulu. Tengok dalam kamus. Zal, ha, ba apa maknanya? Ini kita ada kamus elektronik di sini dan kita bolehlah terus cari zal, ha, ba. Dan kamus ini menyenaraikan makna-makna. Jadi yang pertama sekali, kumpulan pertama sini, zal, ha, ba apa maknanya? Zahab, yadhhab. Yang A di sini menunjukkan bahawa wazan dia yaf'al. Kebetulan sama dengan kumpulan 1B, iaitu yaf'al. Jadi sebut dia yadhhab. Kalau kita gunakan zahab, maknanya telah berlaku. Telah apa ni? Dan kalau yadhhab, sedang berlaku ataupun akan berlaku. Jadi makna di sini senaraikan to go, iaitu pergi lah. Untuk pergi. Sedang pergi ataupun akan pergi. Kerana digunakan kata kerja sedang berlaku. Baik, ada kemungkinan nombor 2. Kita kena scroll lah. Kena scroll kamus ni, tengok ada tak yang nombor 2 apa maknanya. Kita scroll. Ini banyak makna. Zal, ha, ba ni banyak makna berdasar pada konteks. Kalau nombor 2, ini maknanya to gild something. Jadi kemungkinan lah tidak berkaitan. Nombor 2. Dan nombor 3 tak ada. Nombor 4, kalau kita gunakan nombor 4 ni, iaitu yuf'il, iaitu yudhib, maknanya untuk menyebabkan sesuatu pergi ataupun membuat sesuatu hilang sebagainya lah, berdasar pada kamus ni. Jadi ada 2 kemungkinan kita nak sebut di sini, iaitu sama ada kita sebut yadhhab, bermakna dia pergi, ataupun yudhib, yang nombor 2 ni kemungkinan tidak begitu berkaitan lah. Ataupun kita sebut yang nombor 4, kumpulan nombor 4, iaitu yudhib, iaitu memergikan ataupun menyebabkan sesuatu pergi. Jadi kita dah nampak makna ni. Jadi kita boleh lihatlah ayat ataupun perkataan seterusnya supaya kita dapat melihat keseluruhan makna ayat ni. Baik, kita gunakan yadhhab dulu, iaitu dia pergi ataupun dia akan pergi. Kemudian perkataan nombor 2 tu mim, kha, lam, sad. Jadi ini nampakkan macam nama orang. Nama orang nama dia Mukhlis. Tetapi boleh juga kita lihat apa maknanya berdasar pada kamus. Jadi dia ada mim, kha, lam, sad ni. Jadi kita buka ataupun kita tengok kita punya kad tu. Kita tengok yang manakah dia yang bentuknya wazannya ialah mim, kha, lam, sad. Jadi ini adalah panduan, iaitu panduan untuk pembelajaran kendiri. Jadi kalau kita dapat langkah demi langkah ni, mudah-mudahan kita boleh buat sendirilah. Jadi dia perkataan kita mim, kha, lam, sad ini mula dengan mim. Di manakah yang mula dengan mim paling sesuai? Di sini kalau kita tengok ni maf'ul lain sikit, bunyi dia maf'ul. Jadi dia tak ada waw pun di sini. Jadi seterusnya kalau kumpulan 2 ada mula dengan mim dan ada 3 huruf. 3 huruf asalnya. Jadi boleh disebut di sini mufa'il, iaitu mukhallis. Caranya kita gantikan fa'il lam tu dengan kha, lam, sad. Ataupun boleh disebut mufa'al, iaitu mukhallas. Dia ada 2 kemungkinan di sini. Kita scroll lagi. Mufa'il tak tepat ataupun tak boleh, lain sikit. Ataupun nombor 4C. C ni pelaku. Pelaku dan yang dilaku. Kalau 4C, sebutan dia ialah muf'il, iaitu mukhlis. Mukhlis, nampak gaya okey lah sebab kita pun biasa sebut, mukhlis nama orang. Ataupun, kalau kita gunakan 4D, iaitu yang dilaku, kita akan sebut perkataan ini mukhlas. Jadi sekarang ni kita nak tengoklah makna dia. Kalau ini nama orang,
Tak apalah nama orang, tapi kita nak tengok maknanya. Jadi kita kena buka kamus, tengok kha, lam, sad dan tengok maknanya sama ada kumpulan kedua ataupun kumpulan keempat. Apa maknanya? Berdasarkan kepada kumpulan ini. Jadi kita buka kamus dan kita carilah entry kha, lam, sad. Jadi ini tujuan kamus ya. Kita cari makna asal perkataan. Makna perkataan yang kita jumpa. Jadi kha, lam, sad. Apa maknanya? Ini daripada awal. Okey, di sini. Kha, lam, sad. Dan ini yang pertama. Kalau kita lihat ni, ini kumpulan pertama. Khalas, yakhlus. Maknanya apa? To be pure. Jadi bersih. Jadi suci. Ataupun maknanya yang disenaraikan sini berdasar pada ayat lah. Apa yang sesuai. Tapi sekarang kita tahu dia sama ada kumpulan kedua ataupun keempat. Jadi kita lihat kamus mula. Kumpulan kedua ataupun kumpulan keempat. Apakah makna kumpulan kedua? Jadi kita scroll nombor 2 sini. Dah ada nombor 2 ni. To clear ataupun to purify, to refine dan sebagainya. Untuk membersihkan. Kalau kumpulan kedua wazan dia macam mana? Fa'al, iaitu khalas. Khalas. Dan orang yang membuat perbuatan tu kita akan sebut mukhallis. Kerana dia ialah kata kerja ataupun kata nama pelaku. Ini mukhallis. Mukhallis orang yang membersihkan sesuatu. Mukhallas benda yang dibersihkan dari segi makna. Dan itu kumpulan yang kedua. Kita lihat juga kumpulan yang keempat. Kumpulan keempat, to dedicate, to be loyal, to be faithful. Itulah nampak gaya nama orang tu lebih kepada dia mukhlis, orang yang ikhlas dalam sesuatu. Jadi kita dari segi makna kita dah tahulah, walaupun dalam ayat tu dia ialah nama orang. Tapi sekarang kita nak tengok maknanya. Jadi maknanya nampak gaya dia sama ada nak sebut mukhallis boleh, iaitu untuk orang yang membersihkan sesuatu, ataupun kita sebut mukhlis, iaitu orang yang bersifat dengan ikhlas. Jadi dah tahu makna, tapi dalam ayat kita ni dia bukanlah bermakna sebagaimana kita dalam kamus, dia adalah nama orang. Jadi kita lihat ayat kita seterusnya. Jadi dah tahu dah sini ia pergi, mukhlis. Di sini ila makna ke, kemudian ini sekolah, dan dah tahulah makna. Jadi ia pergi mukhlis ke sekolah. Perkataan ni pula mim, nun, fa, ra, dal. Dia nak sebut macam mana tu, kita tengoklah pada carta kita ataupun kad yang kita telah edarkan tu, yang manakah dia yang paling sesuai, yang melambangkan perkataan mim, nun, fa, ra, dal. Jadi ini kalau kita dah hafal, kita akan tahu, kita akan boleh sebut, kita akan tahu ini daripada kumpulan yang mana. Dia bukan kumpulan pertama, kedua, ketiga, kerana lain bentuk dia. Dan keempat pun, kelima pun bukan begitu. Keenam pun nampak gaya tidak begitu, kerana bentuk lain, mutafa'il, mutafa'il, ini mutafa'al. Jadi ada nun, mim, nun. Jadi kita scroll lagi, kemungkinanlah ni, ataupun inilah dia sebenarnya. Ada mim, nun, fa, ain, lam. Jadi mim, nun, fa, ra, dal. Dia dah tahu dah mana 3 huruf asalnya. Jadi ini yang perlu kita hafal semua ni sebenarnya lah. Untuk memantapkan lagi, kita perlu hafal infa'al, yanfa'il, munfa'il, munfa'al, infi'al. Kerana bila kita nampak munfa'il, kita akan nampak bahawa kemungkinan besar ni daripada sini. Dan bila kita uji dia ataupun kita cuba aplikasikan wazan ni, kita dapati bahawa memang itulah, tak ada lain dah. Jadi munfa'il, jadi mun, kita nak sebut perkataan ni daripada munfa'il, kita akan sebut munfarid ataupun munfarad. Kalau munfarid, orang yang buat, munfarad, benda yang dibuat. Tengoklah bagaimana konteks ataupun makna perkataan. Jadi kita cari dalam kamus, iaitu 3 huruf asalnya ialah fa, ra, dal. Jadi apakah makna fa, ra, dal dalam kamus? Kita buka kamus dan kita cari fa, ra, dal. Fa, ra, dal. Dan kita cari kumpulan yang ke-7. Okey, fa, ra, dal. Fa, ra, dal, farad ataupun farud boleh juga ya. Jadi dia kamus menyenaraikan
kumpulan pertama nak sebut macam mana bahagian ra ni, iaitu huruf kedua. Farad ataupun farud boleh. Dan yu di sini melambangkan kata kerja sedang berlakunya yafrud. Jadi apa maknanya? Ini disenaraikanlah. Tengoklah yang mana yang paling sesuai supaya kita boleh beri kepada makna dalam ayat tu. Dan juga boleh juga kalau farad yafrid. Kalau kita lihat ni yang kedua ni, dan maknanya disenaraikanlah. Baik, kita nak cari sekarang ni kumpulan ke 7. Jadi kita kena scroll, kita kena 5, 7. VII ni maksudnya yang ke-7 lah. Roman, gunakan sistem Roman. Jadi VII ni sama dengan V, iaitu kumpulan kelima. Jadi apakah makna kumpulan kelima? To be alone, okay. To do alone, to perform single-handedly dan sebagainya. 7 sama dengan 5. Jadi nampak gaya itulah maksudnya bersendirian. Ada makna-makna lain yang kita boleh gunakan berdasar pada konteks ni. Kita dah nampak lah yang paling sesuai kemungkinan iaitu bersendirian. Jadi kita lihat semula. Maknanya ialah orang yang bersendirian. Dan kita nak gunakan kumpulan 7D di sini tak begitu sesuai lah. Kerana maknanya bersendirian, kita kadang-kadang wazan ni tak boleh kita gunakan semua sekali. Kadang-kadang ada yang kita boleh gunakan, ada yang tak boleh gunakan. Jadi orang yang bersendirian munfarid. Yang disendiriankan kemungkinan tak logik lah dari segi makna. Tapi kalau ada perkataan, dia boleh dibentuk dalam wazan munfa'al. Jadi sekarang ni kita peganglah kepada makna munfarid, iaitu bersendirian. Dan kita lihat ayat yang kita sedang kaji. Jadi ia pergi mukhlis ke sekolah bersendirian. Orang yang bersendirian. Maknanya apa bersendirian? Yang di sini ditambah alif di awalnya ataupun ditambah alif di akhir perkataan munfarid ni menunjukkan dia ialah baris atas. Kerana dalam kita boleh rujuk balik iaitu muka surat 32, iaitu perkataan, kalau perkataan tu bertanwin, muka surat 32, kalau tak ada alif lam, kalau dia baris atas ditambah alif. Kemungkinan boleh juga kita boleh lihat dia punya perbahasan di sini. Iaitu muka surat 32, objektif kedua. Itu keadaan kata nama ditanwinkan. Ini kita ulang baliklah yang telah kita bincangkan sebelum ni. Jadi kalau di akhir ni tak ada ta marbutah, kalau di akhir ada ta marbutah lain sikit. Tapi kalau di akhir ni tak ada ta marbutah seperti ini, perkataan mudir. Jadi kalau di baris depan dia tak ada alif lam, boleh sebut mudirun. Kalau baris bawah dia sebut mudirin, tapi kalau baris atas dia akan sebut mudiron, tetapi dari segi penulisan dia tambah alif di sini. Jadi ini menunjukkan bahawa dia berbaris atas. Jadi dalam contoh ayat kita dapati bahawa ini baris atas ni. Munfaridan. Dia berbaris atas. Kerana ada dua bacaan nanti, iaitu bacaan tanpa baris akhir dan bacaan dengan baris akhir. Dia dah nampak makna tiap perkataan dan seperti biasa disenaraikan dalam carta ni, jadual ni. Disenaraikan makna-makna perkataan tu dan juga wazan dia. Yadhab iaitu yaf'al, mukhlis, muf'il, ila tak ada wazan, hafal saja. Kemudian madrasah, maf'alah. Maf'alah ni ialah tempat berlaku suatu perbuatan. Perbuatan ialah dal, ra'sin yang kita dah biasa sebut ni, iaitu belajar. Tempat belajar ialah maf'alah madrasah, seperti mana mahkamah tempat hukum, ha, kaf, mim. Tempat hukum, jadi disebut maf'alah mahkamah. Dan di sini yang perkataan baru ataupun wazan baru yang kita bincangkan, iaitu munfa'il, munfarid. Jadi dah nampaklah maknanya. Pergi mukhlis ke sekolah sendirian, bersendirian. Munfarid ni maknanya bersendirian. Dari segi makna tiap perkataan dah tahu dah. Jadi sekarang kita nak tengok dari segi ayat, nak baca ayat daripada contoh ni. Kita ada dua bacaan. Bacaan tanpa baris akhir dan baris akhir. Yang baris akhir, yang tanpa baris akhir dulu kita akan baca yadhhab mukhlis ila al-madrasah munfarid. Kita boleh juga kita matikan saja. Tapi kebiasaannya dia akan disebut munfaridan. Jadi kadang-kadang kita boleh baca satu ayat tu dengan baris akhir. Kadang-kadang kita terpaksa juga mengikut konvensi pembacaan tu ya di sini, kerana dia menunjukkan keadaan seorang tu, dia
dia dibariskan dengan baris atas. Jadi itu perlulah kepada kita tahu kenapa suatu perkataan tu barisnya berubah daripada baris depan ke baris atas atau ke baris bawah. Jadi ini bacaan tanpa baris akhir. Kalau nak baca bacaan dengan baris akhir, kita perlu kaedah-kaedah, perlu mengenal pasti ayat ni dia cerita tentang apa dan apa ceritanya. Itu yang paling asas sekali. Selain daripada cerita tentang apa ceritanya, dia menghuraikan tempat, menghuraikan keadaan, atau menghuraikan sebab, atau menghuraikan masa dan sebagainya, sebagaimana yang telah kita bincangkan di awal pelajaran ke-13. Jadi kalau kita boleh lihat semula, iaitu muka surat 148, kesimpulan daripada baris-baris akhir ni, dia objektif 2 tu. Jadi ini kita perlu ingatlah, ataupun kita perlu mantap dari segi memahami perkara-perkara ini. Jadi yang baris depan ni ada 3 perkara je, 3 benda saja yang paling asas. Paling asas. Ada perbahasan detail, tapi ini yang paling asas, memadailah 3 perkara saja. Iaitu baris depan untuk menunjukkan subjek, iaitu cerita tentang apa ayat ni, ataupun predikatnya, iaitu apa cerita dia. Dari segi istilah dia akan panggil mubtada, dia akan panggil khabar. Tapi yang penting kita faham konsep tu dulu. Istilah ni kemudian tak ada masalah, istilah nak sebut apa pun tak apa. Jadi di sini CTH tentang apa ayat ni dan apa cerita dia. Dan kalau ada kata kerja, siapa yang buat ni perbuatan ni? Jadi yang melakukan perbuatan, yang subjek, yang predikat, baris akhirnya kena baris depan. Itu kaedah dia. Kemudian yang lain buat apa? Baris atas. Baris atas tu kenapa? Kadang-kadang dia objek. Kalau ada perbuatan yang perlu pada objek, objek tu baris atas. Makan, ada benda yang dimakan, nasi ataupun ikan, benda tu kena baris akhirnya baris atas. Ataupun dia menunjukkan pada tempat berlaku, kena baris atas juga. Ataupun masa berlaku, selepas maghrib contohnya, ba'da. Kenapa ba'da? Kerana dia menunjukkan pada masa. Kalau tempat, amama al-masjid, amama tu, ma tu kenapa? Kerana dia menunjukkan tempat. Kemudian keadaan yang tadi lah, kita jumpa keadaan dia bersendirian. Dia bersendirian, dia pergi ke sekolah bersendirian, di baris akhir bersendirian tu kena dibariskan dengan baris atas. Ataupun kalau dia menunjukkan sebab, begitulah, kena baris atas juga. Baris bawah ialah untuk 2 je keadaan, iaitu kalau dia ditulis, perkataan ditulis selepas huruf tertentu, dia dinamakan huruful jar, iaitu huruf pembaris bawah, baris akhirnya kena baris bawah. Ataupun perkataan kedua daripada ungkapan, yang mana perkataan kedua tu bukan sifat. Seperti kunci rumah. Rumah bukan sifat bagi kunci. Jadi perkataan kunci rumah tu baris akhirnya kena baris bawah. Dan ini kita telah sentuh dalam pelajaran ke-3. InsyaAllah boleh rujuklah. Baik, kita kembali kepada ayat kita. Jadi di sini nak baca dengan baris akhir, dia kena ambil kira semua tu. Cerita pasal apa? Mukhlis. Jadi mukhlisun. Kerana dia cerita pasal dia, dan dia juga pada masa yang sama dia pelaku bagi perbuatan pergi. Kerana bahasa Arab boleh ditulis kata kerja dulu dalam ayat. Maksudnya ia pergi mukhlis ke sekolah bersendirian. Boleh menyentuh bahasa Arab. Bahasa Melayu tak boleh, kita kena tulis mukhlis dulu. Mukhlis pergi ke sekolah bersendirian. Tapi bahasa Arab boleh. Jadi mukhlis ni cerita pasal dia, dan juga pada masa yang sama dia ialah pelaku bagi kata kerja sini. Jadi cerita pasal dia, dan dia pelaku, baris akhirnya kena baris depan. Itu mukhlisun. Yadhabu mukhlisun. Yadhabu kenapa dia baris depan? Dia ialah kata kerja yang mempunyai perbincangan khusus. Kerana dia nampak zahir satu perkataan, tapi dalamnya terkandung makna sampingan. Jadi makna sampingan yang terkandung tu di sini ialah kata kerja ni sedang berlaku. Dia bukan telah berlaku. Dan juga dia sebelum kata kerja ni tak ada huruf-huruf yang menyebabkan baris akhirnya dibariskan dengan baris atas. Jadi itu ada perbahasan lain. Atau sebelum ni tak ada huruf-huruf yang menyebabkan baris akhir ba di sini kena dimatikan. Tapi jadi default dia ataupun asasnya pada pada keadaan aslinya dia akan dibariskan dengan baris depan. Jadi itu kita ikutlah, kita ikut saja dia punya perbahasan begitu. Di yadhhabu mukhlisun, okey, ila ni pembaris bawah. Jadi selepasnya perkataan dibariskan dengan baris bawah. Ila al-madrasati. Jadi cerita tentang mukhlis, apa cerita dia? Pergi
Pergi ke mana? Ke sekolah. Ini menggunakan tempat. Dan keadaan dia pergi itu bagaimana? Bersendirian. Tidak ada kawan, tak ada teman dan sebagainya. Jadi munfaridan ni, baris akhir ni baris atas. Kenapa? Kerana dia menghuraikan keadaan mukhlis ini. Jadi kita akan baca, kalau untuk membaca ayat dengan menyebut baris akhir, kita akan begitulah, kita akan baca yadhhabu mukhlisun ila al-madrasati munfaridan. Jadi apabila sebut munfaridan, biasanya akan tergambar dalam pemikiran pembaca itu bahawa ini menghuraikan keadaan. Kerana kalau nak terjemahkan literal saja, dia agak lain sikit. Dia pergi mukhlis ke sekolah orang yang bersendirian. Munfarid kata nama pelaku. Bila kita terjemahkan kata nama pelaku, dia menunjukkan pada orang yang melakukan sesuatu. Jadi dari segi literalnya tak logik lah, ataupun tak sesuai. Jadi kita tak boleh terjemahkan orang yang bersendirian. Jadi kita buatlah satu, ataupun kita ambillah satu perkataan yang lebih sesuai untuk digambarkan maksud tu, iaitu keadaan dia bersendirian. Jadi makna ayat di sini kita boleh olah balik, dan dia akan jadilah mukhlis pergi ke sekolah bersendirian. Jadi itu cara untuk membaca teks yang tidak berbaris daripada teks begini. Jadi yang pertama, sebagai kesimpulan awal ni, kita boleh kata bahawa kita perlu tahu wazan kumpulan pertama tu nak sebut macam mana. Zahab, yadhhab. Dan teruslah kepada sampai wazan 5 tu. Zahab, yadhhab, zahib, madhhub, dan kata terbitan dia kena lihat pada kamus. Kemudian mukhlis, wazan dia apa? Kumpulan yang mana? Kumpulan keempat. Muf'il. Jadi kalau nak jadikan wazan 5 dia, kumpulan keempat ni, kita akan sebut af'al, iaitu akhlas. Ini juga perlu latihan. Perlu latihan supaya kita boleh buat dengan mantap. Jadi kha, lam, sad. Jadi kalau kita nak buat wazan 4A di sini, af'al dia akan sebut macam mana? Akhlas. Kalau kata kerja sedang berlakunya, yuf'il, dia akan disebut yuf'il, yukhlis. Kalau orang yang melakukannya, muf'il, jadi kita kena mampu boleh mengkiaskannya dengan kha, lam, sad ni letak di bahagian fa'in lam. Jadi dia akan disebut mukhlis. Kalau yang ke D, iaitu kata yang dilaku, yang kena buat, iaitu muf'al, mukhlas. Dan kata terbitan dia ialah if'al. If'al nak sebut macam mana, kita ikut je. Kita ikut wazan ni dengan baris-barisnya, dan juga menggantikan fa'il dengan huruf-huruf yang baru ni. Kha, lam, sad. Jadi dia akan disebut if'al, ikhlas. Jadi inilah kemahiran yang perlu kita kuasai lah. Iaitu pertama, kita kena hafal ni. Tak boleh tidak. Kita kena hafal dengan apa orang kata, spontan. Af'al, yuf'il, muf'il, muf'al, if'al. Dan kalau diberi huruf yang baru, kita boleh buat akhlas, yukhlis, mukhlis, mukhlas dan ikhlas. Begitu juga huruf-huruf lain lah. Sebagai contoh je, kalau kita gunakan sin, lam, mim, sebut macam mana? Aslam. Kemudian sedang berlakunya yuslim. Aslam maknanya apa? Telah menyerahkan. Telah Islam lah tu, telah menyerah. Kemudian yuf'il, iaitu yuslim. Kemudian muf'il, muslim, orang yang menyerah, orang muslim. Kalau muf'al, muslam, benda yang diserahkan. Dan kalau if'al, Islam, iaitu penyerahan. Dari segi makna literal, penyerahan, proses menyerahkan. Jadi itu sebagai contoh, iaitu pentingnya kita menguasai ini dikatakan wazan 50 ni, yang bermula pada wazan 5, kumpulan pertama, fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'l. Dan kita dah bincang pembahasan tiap-tiap ni, ada pecahan dia. Dan diteruskan dengan kumpulan kedua, fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al, taf'il, supaya kita boleh kiaskan dengan perkataan yang kita jumpa yang tidak berbaris, yang melihat di manakah dia, kedudukan dia, supaya kita tahu 3 huruf asalnya untuk dirujuk pada kamus. Jadi kalau kita dah mampu membuat ataupun mengikut langkah-langkah ni, diharapkanlah kita boleh berdikari, itu saja. Dan proses ini adalah proses yang berterusan, tidak ada kesudahan. Jadi kita jumpa segala teks, novel, surat khabar, ataupun teks lama, teks fiqah, teks usul fiqh, tak lagi daripada benda-benda ni.
Dia hanya kita perlu pendedahan. Kalau banyak kita didedahkan, banyaklah pengalaman kita untuk membaca teks yang tidak berbaris ni. Baik, kita ada masa lagi 6 minit ni. InsyaAllah kita boleh sambung lah, melihat contoh yang seterusnya. Jadi insyaAllah saya akan biasalah saya akan huraikan satu persatu, dan mudah-mudahan kalau ada nak dirujuk nanti, setelah saya upload nanti bolehlah rujuk semula ya. Dan saya akan cuba huraikan ni langkah demi langkah, dan tidak tergesa-gesa sangatlah. Baik, kita teruskan ya. Kita lihat contoh aplikasi ke-10. Dia samalah sistem dia. Kalau ini nampaknya 3 huruf ni. 3 huruf ni tak ada masalah. Dan yang pertama yang kita kena tahu makna tetap perkataan, dan kita kena tahu bahawa di antara perkataan ni ada yang kita perlu hafal aja. Ada yang kita perlu rujuk kepada 3 huruf asalnya supaya kita nampak dalam kamus apa maknanya. Jadi di sini kalau kita nak bahagikan di sini ayat ni, kita dapati bahawa satu saja yang perlu dirujuk kepada kamus. Yang ni perlu rujuk juga, tapi dia bukanlah berwazan seperti wazan 5 telah berlaku, sedang berlaku, pelaku yang dilaku, dan kata terbitan. Di sini ar-rajul maknanya lelaki. Ar-rajul di sini tu kena rujuk pada kamus lah, kerana dia boleh bermakna selain daripada lelaki. Jadi cuba kita lihat kamus makna ar-rajul apa dia? Ra jim lam. Jadi kalau kita lihat kamus, kita akan lihat ra jim lam. Okey. Disenaraikan juga makna kata terbitan, makna kata kerja dia. Boleh lihat ya. Dan di bawah ni rijl. Sebutan dia rijl. Rijl maknanya kaki. Kemudian rajil maknanya kan yang bawah ni rajul, itu bawah makna man ataupun orang lelaki dan sebagainya lah. Maksudnya manusia lah. Jadi kita boleh lihat kadang-kadang kalau kita sebut rijl maknanya kaki, tapi kalau kita sebut rajul maknanya seorang lelaki. Jadi itu yang perlu kita rujuk pada kamus supaya kita boleh baca, menyebut dengan tepat. Baik, di sini kita tahu perkataan ni maknanya lelaki itu kerana ada alif lam. Baik, ila kita dah tahu maknanya ke. Al-qaryah pun satu perkataan yang kita tak perlu cari tak perlu kita cari wazan dia, kita hafal saja, iaitu maknanya kampung. Dan juga perkataan ams menunjukkan masa, iaitu semalam. Dia dah tahulah ini semalam, kampung, ke lelaki itu, ini saja kemungkinan tak tahu apa maknanya. Jadi kita tengok kamus, ra jim ain apa maknanya. Jadi rasanya kalau kita dah biasa, kita tak perlu cek kamus tapi tak apalah, kita sebagai latihan ni ra jim ain raja. Dan kita lihat kamus mengatakan maknanya ialah raja yarji'. Ini kata kerja sedang berlaku, dan kata terbitan dia rujuk. Maknanya apa? Maknanya return, come back, pulang, senang cerita Dan kalau kita nak biasakan kamus, kita boleh lihat kumpulan yang lain apa maknanya. Boleh scroll. Jadi perkataan ra jim ain, kumpulan pertama ni banyak maknanya. Kalau kedua ni raja', iaitu fa'al, to cause to come back, menyebabkan seorang tu balik, maksudnya membalikkan dia, menyebabkan dia pulang. Itu di antara makna lah. Dan boleh lihat makna-makna lain. Kemudian ada kumpulan yang tiga, iaitu kumpulan ketiga wazannya fa'al, iaitu raja'. Dia ada dan senaraikan maknanya. Baik, jadi kita dah tahu dah maknanya balik, dan ini telah berlaku, telah pulang. Jadi boleh tahulah makna telah pulang lelaki itu ke kampung semalam. Jadi ini perbahasan macam biasa, wazan dan sebagainya. Dan dari segi pembacaan tanpa baris akhir, kita akan sebut raja' ar-rajul ila al-qaryah ams. Okey. Tapi nak baris akhirnya sama kaedahnya. Kita kena tahu cerita pasal apa ni. Pulang lelaki ke kampung semalam. Cerita pasal apa? Cerita pasal kampung ke? Tidak. Cerita pasal semalam ke? Tidak. Cerita pasal ke? Tidak. Cerita pasal lelaki itu? Kemungkinan lah. Lelaki itu apa ceritanya? Telah pulang. Jadi ini kata cerita tentang apa? Apa ceritanya? Dan seperti mana perbahasan sebelum ni, perkataan kata kerja dia ada pembahasan khas.
Di sini default dia akan disebut raja'a. Jadi kita tak perlulah kita nak ubah baris akhirnya. Kerana perbahasan dia ialah kalau kata kerja sama ada telah berlaku ataupun sedang berlaku, dia kekal begitu. Dia tidak tertunduk di bawah baris akhir perkataan itu berubah-ubah menjadi baris depan, baris atas, baris bawah dan sebagainya. Dia kekal begitu, raja'a sebagai default. Tapi kalau kita nak sebut dengan ringkas, kita matikan je, raja'. Cukup dah. Baik, jadi sekarang cerita pasal lelaki itu, apa ceritanya? Telah pulang. Yang lain apa dia? Menghuraikan. Inilah asas ayat atau rukun ayat. Cerita tentang apa? Apa ceritanya? Cerita pasal lelaki itu, apa ceritanya? Telah pulang. Yang lain menghuraikan tempat. Pulang ke mana? Ke kampung. Dia huraikan keadaan ke? Bersendirian ke? Dengan kereta? Tak ada. Adakah dihuraikan sebab ke? Tak ada. Dia huraikan apa lagi? Masa. Amsi. Ini ialah perkataan yang kita hafal, dia tidak berubah. Dia tak ada amsu, amsa, tak ada. Dia sentiasa amsi. Tapi kalau kita nak sebut tanpa baris, kita akan sebut ams. Cara sebutan je lah. Jadi di sini kalau nak baca dengan baris akhir, kita akan baca raja'a ar-rajulu ila al-qaryati amsi. Maknanya lelaki itu pulang ke kampung semalam. Baik, saya rasa cukup untuk kali ini kerana masa kurang seminit ni, dan seperti biasalah insya-Allah saya akan upload dan boleh rujuk semula Jadi insya-Allah kita bertemu di sesi akan datang. Sekian saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.